Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Abi Darda radhiyallahu anhu qala, kuntu jalisan 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza aqbala Abu Bakr akhidhan bi tarafi thawbihi حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدق، وواساني بنفسه وماله. فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي بعدها، أو كما قال. hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, kata dia, pada satu hari aku duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza aqbala Abu Bakr akhidhan bi tarafi thawbihi, tiba-tiba mai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Nabi mai berpegang baju Nabi. Ini satu cerita. Abu Darda radhiyallahu anhu, dia cerita. Abu Darda ni dalam beliau, dia ni itu satu cerita panjang sebenarnya. Dia kena buang daerah masa pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Abu Darda. Kenapa? Pasal dia tak puas hati. Dia kata Sayyidina Umar Al-Khattab waktu jadi khalifah ada ambil kesempatan menghimpun kekayaan.
Ni Abu Darda. Dia kata Umar Al-Khattab semasa jadi khalifah ada ambil kesempatan. Bila ada puasa, dengan puasa tu dia ada ambil kesempatan untuk buat harta. Sedangkan Umar tidak begitu. Jadi Umar radhiyallahu anhu marah ke dia kena buang darah. Ni Abu Darda cerita dia panjang. Dia cerita dekat kita satu hadis yang kita duk baca lah. Kata Abu Darda, kuntu jalisan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari aku duduk di tepi Nabi, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iz aqbala Abu Bakr, tiba-tiba mai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq akhizan bi tarafi thawbih, mai duduk tepi Nabi, duduk pegang tepi baju Nabi. Hatta abda an rukbatih, lama kelamaan makin duduk himpit Nabi sampai berlaga lutut dia dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk dengan sahabat-sahabat. Abu Darda adalah majlis itu. Tiba-tiba Abu Bakar mai masuk, mai himpit, duduk rapat dengan Nabi, duduk pegang tepi baju Nabi, duduk buat pegang tak mau lepas. Lepas tu rapat sampai berlaga lutut Abu Bakar dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, amma sahibukum faqad ghamar. Nabi bila tengok Sayyidina Abu Bakar dia buat kelaku macam tu, masuk mai dia duduk himpit, dia duduk pegang baju dia buat tak mau lepas. Lepas tu mai duduk belaga lutut dengan dia. Nabi rasa macam ada tak kena dia ni. Maka Nabi kata, amma sahibukum faqad ghama. Nabi kata, adakah sahabat hampa ni ada marah apa-apa dekat siapa-siapa ke? Itu maksudnya. Maksudnya Nabi nak kata awak, aku ada marah dekat siapa-siapa ke? Maksud dia apa? Aku ada marah dekat Abu Bakar ke? Ni main duk himpit aku, main duk pegang baju aku, duk gelintir satu macam, main duk belaga lutut dengan aku, aku ada marah dia ke? Nabi tanya macam tu. Fasallama wa qala inni kana baini wa baina Ibn al-Khattab syai'un. Abu Bakar As-Siddiq bila dah Nabi kata begitu, fasallama, dia bagi salam dekat Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Dia kata inni kana baini wa baina Ibn al-Khattab syai'un. Dia kata cerita dia macam ni, saya dengan Umar Al-Khattab ada sedikit masalah, ada hal antara kami. Dia ada satu masalah dengan Sayyidina Umar Al-Khattab, ataupun dalam bahasa kasar kita kata dia ada clash dengan Umar Al-Khattab. Kerana sedikit perselisihan, kerana sedikit pergeseran Umar Al-Khattab ni, Abu Bakar As-Siddiq rasa guilty sangat-sangat. Dia merasa bersalah. Maka dia mai jumpa Nabi SAW, dia himpit Nabi sampai rapat dengan Nabi, dia pegang baju Nabi, dia belaga lutut dia dengan lutut Nabi. Kelakuan satu orang yang rasa sangat bersalah. Fa'asra'tu ilaihi, dia kata cerita dia macam ni, aku termarah dekat Umar Al-Khattab ni. Aku ni telanjur marah kepada Umar Al-Khattab. Summa nadimtu, dia kata, ya Rasulullah, saya menyesalkan. Tuan-tuan, bila kawan ni dia close, dia rapat sangat, kalau jadi apa-apa tak boleh tidur malam. Cerita macam tu. Apatah lagi Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar Al-Khattab, rapat mereka ni tak tahu nak cerita. Kita dengan kawan kita ni pun kalau close, kalau rapat, kalau jadi apa-apa ni kita
Balik rumah pun tak senang, makan nasi pun tak senang, nak tidur malam pun tak senang. Dia rimah satu macam. Sampai bini kita kata, awak bang, ada masalah apa? Saya kata, aku ni tak ada sebab ni aku pergi jadi hal dengan kawan baik. Bini dengar macam tu, bini kata apa? Bini kata, telefon dia lah, minta maaf, sudah dah selesai. Apa dia pun tengok tu rimah ni, tengok kegelisahnya lelaki ni. Itu kita. Ini Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar Al-Khattab, dua orang kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi mengadu dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ada sikit masalah antara aku dengan Umar, fa asra'tu ilaihi, aku telanjuk pergi marah dia. Summa nadimtu, tapi aku menyesal apa yang jadi ni. Fa sa'altuhu an yaghfira li, aku dah jumpa dengan Umar Al-Khattab ni, aku minta maaf dekat dia. Fa aba alayya, dia tak mau maafkan aku. Abu Bakar kata, aku dah telajak pergi marah dia, aku dah telanjuk pergi marah Umar Al-Khattab ni. Lepas tu aku menyesal, aku pergi cari balik Umar ni, aku minta maaf dekat dia. Fa aba alayya, tetapi Umar Al-Khattab enggan, dia tak mau nak maafkan Abu Bakar As-Siddiq. Fa'aqbaltu ilaih, Abu Bakar kata, kerana itulah aku main jumpa dengan tuan ni. Aku cuba nak minta maaf dekat Umar, Umar tak mau maafkan aku. Pasal itulah ni yang saya main ni, saya nak mengadu benda ni kepada tuan, ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaghfirullahu laka ya Aba Bakr, yaghfirullahu laka ya Aba Bakr, yaghfirullahu laka ya Aba Bakr. Salatan. Nabi ulang 3 kali. Nabi kata, wahai Abu Bakar, Allah sudah pun memaafkan engkau. Wahai Abu Bakar, Allah maafkan engkau. Wahai Abu Bakar, Allah memaafkan engkau. Daripada hadis ni, ulama mengambil satu kesimpulan. Apa dia? Kalau kita jadi hal dengan kawan kita, kita dulu diminta maaf. Dia nak maaf ke tak maaf, itu pulang dekat dia. Kita settle. Pasal apa? Saya berdalilkan kepada hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Kalau zaman hari ini senang lagi. Pasal apa kata senang lagi? SMS adalah. Kalau jadi hal dengan kawan kita dan nak pergi depan muka dia, nak suar tangan, minta maaf ni berat, SMS. Lepas dekat dia, pukul 2 pagi pun tak apa. Tahu kira aku minta maaf dekat settle box, aku tak suka sekali dengan cantik. Mungkin masa dia tak maaf kita, dia maki kita pula macam kacau, dia tidur pukul 2 pagi. Tapi pelan-pelan dia akan baikkan kita. Sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka tak boleh macam tu. Mereka bila jadi hal, dandan dijumpa. Umar Al-Khattab, dia rasa dia tak salah, maka dia tak mau nak maafkan Abu Bakar. Abu Bakar sedih sangat dijumpa Nabi SAW. Dia mengadu dekat Nabi. Nabi kata, yaghfirullahu laka ya Aba Bakr, Allah ampunkan engkau wahai Abu Bakar. Mai satu kisah lain, dia kata, summa inna Umar nadima fa'ata manzila Abi Bakr. Umar pula menyesal. Menyesal pasal apa? Pasal Abu Bakar main jumpa dia, Abu Bakar suar tangan, minta, mengalah dengan dia, minta maaf dekat dia. Dia tak mau nak maafkan Abu Bakar. Lepas tu dia rasa bersalah. Ini satu benda yang ada pada sahabat Nabi, tak pernah ada kat kita. Kita kalau dah tak puas hati, bawa mati, bawa sampai ke mati, tak puas hati. Gerah hati kita ni sampai macam tu. Nama kata nak mengaku salah ni, nama kata nak mengalah ni, bukan kita. Kalau aku mengaku salah, kalau aku mengalah, jangan panggil aku Ramzul. Garah. Kita ni, dia jadi di rumah nak tak. Sebut nama ni. Kalau aku nak minta maaf dekat dia, jangan panggil aku Ramzul. Gerah hati apa? Umar
Khattab, Abu Bakar main minta maaf dekat dia. Dia tak mau bagi maaf. Pasal apa? Hati panas lagi. Tak lama lepas tu dia sejuk. Dia kata awak aku buat macam ni. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang sangat Nabi percaya. Nabi bagi dekat dia gelaran itu, title As-Siddiq, Nabi bagi. Apa hal yang aku tidak boleh terima? Dia minta maaf ni. Summa inna Umar nadima fa'ata manzila Abi Bakr. Dia menyesal, dia pergi rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Fasa'ala ahtamma Abu Bakr. Bila main di rumah Sayyidina Abu Bakar, dia tanya orang ada. Dia kata, ada ke Sayyidina Abu Bakar ni? Faqalu la. Sahabat-sahabat ada kata tak ada. Abu Bakar tak ada. Abu Bakar keluar. Fa'ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kata Abu Bakar tak ada rumah, dia pergi mana? Dia pergi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cantik sahabat ni. Abu Bakar As-Siddiq tadi pun sedih apabila dia telanjur marah Umar Al-Khattab. Lepas tu dia menyesal, dia pergi minta maaf. Umar tak mau maaf dia rujuk siapa? Rujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar Al-Khattab dalam marah ni dia tak boleh nak terima Sayyidina Abu Bakar minta maaf dekat dia. Bila dia sejuk, dia pergi cari Abu Bakar nak bagi tahu, kata dia pula nak minta maaf. Abu Bakar tak ada, dia pergi cari siapa? Dia pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manehnya kehidupan sahabat ni. Maneh dia apa dia? Bila jadi masalah, Allah dan Rasul tempat rujuk dia. Kita hari ni, masalah ni bukan macam masalah yang ada zaman Nabi. Masalah kita hari ni kronik. Tapi malangnya kita orang Islam hari ni tidak jadikan Allah dan Rasul tempat rujuk kita. Ini tidak kita. Kita tidak cari Allah, kita tidak cari Rasul, kita tidak tengok Quran, kita tidak tengok hadis dalam nak menyelesaikan masalah kita. Maka akibat daripada satu masalah jadi 10, daripada 10 masalah jadi 100, daripada 100 masalah tak tahu berapa banyak masalah ada. Bertimbul-timbul masalah kita. Pasal rujukan kita tak betul. Bila dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasallama Umar Al-Khattab bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'ala wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatama'ar. Bila Umar mai, dia bagi salam dekat Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah. Muka Nabi jadi merah menyala. Nabi nak marah. Kenapa Nabi nak marah? Pasal Abu Bakar pergi minta maaf dekat Han tak mau bagi maaf dekat dia. Hanya orang macam mana? Bila dia dengar suara Umar mai bagi salam dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni spontaneously, secara spontan, muka tu jadi muka marah. Macam kita lah tuan-tuan. Kita dengan anak kita ni, kita larang tak dengar. Benar kita jangan buat hatu, dia pergi buat. Bila jadi masalah, dia main kat kita menyala muka kita. Kita kata dah, ayah kata dah dekat hang. Menyala muka ni. Nabi SAW, dia yang tarbiyah, dia yang didik, dia yang asuh sahabat-sahabat ni. Dia dah bagi tahu dekat sahabat semua, kalau salah minta maaf. Kalau dah minta maaf, orang yang diminta maaf mesti memaafkan orang ni. Tiba-tiba Umar tidak buat macam yang dia suruh. Bila Umar main rumah dia, bila Umar bagi salam dekat dia, merah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta ashfaqa Abu Bakr. Kebetulan Abu Bakar tu ada tadi ni. Dia pergi jumpa Nabi, dia pergi mengadu, dia jadi hal dengan Sayyidina Umar. Dia sadar lah pasal dia telanjur marah Sayyidina Umar. Dia dah minta maaf, Umar tak mau maaf dia. Dia tu ada di tepi Nabi. Bila Umar mai, Umar bagi salam, muka Nabi merah. Abu Bakar As-Siddiq yang ada sebelah ni, hatta ashfaqa Abu Bakr. Dia jatuh simpati pula dekat Umar. Dia rasa apa? Dia rasa kerana dia umat nak kena marah dengan Nabi. Tuan-tuan, yang kata sahabat Nabi ni macam tu. Dia rasa dia bersalah ni. Umat Nabi pergi tunjuk muka marah ni pasal apa? Pasal aku. Kalau tak kerana aku main mengacau, kalau tak kerana aku main mengadu dekat Nabi, Nabi tak marah umat macam ni. Muka Nabi ni daripada baca lah, ini muka marah.
Dia jatuh kesian kepada Umar Al-Khattab ni. Fajata ala rukbatayhi. Abu Bakar impit Nabi lagi, dia rapat lagi ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, wallahi ana kuntu azlam. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, aku salah dalam hal ni. Cantiknya peribadi itu. Dia ulang di situ 2 kali, marratain. Dia kata, ya Rasulullah, wallahi ana kuntu azlam. Ya Rasulullah, demi Allah, aku yang salah dalam hal ni. Jangan marah Umar. Peristiwa tu cantik. Dia telanjung pergi marah Umar. Umar sudah naik angin. Dia sudah minta maaf. Umar tak mau maaf dia. Dia berkata dekat Nabi SAW, wallahi ya Rasulullah, aku yang salah. Dia kata, jangan marah Umar. Dia defend kawan dia. Kita kawan jatuh pada tu nak bijak atas belakang. Kita dengan kawan ni sama saja. Dan dia bagi jatuh, bijak atas belakang pula. Pelik persahabatan kita hari ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ba'athani ilaikum faqultum kadzabta. Nabi beralih kat sahabat lain, ada ramai ni. Nabi kata apa? Allah Subhanahu wa ta'ala bangkitkan aku menjadi nabi kepada hangpa semua. Faqultum kadzabta. Sebahagian daripada hangpa kata engkau pembohong. Hangpa kata dekat aku, kata aku bohong. Ingat balik cerita apabila Nabi SAW panggil adik-beradik berhimpun di kaki Safa. Nabi naik berdiri di atas kaki bukit Safa. Nabi kata apa? Nabi kata, kalaulah aku bagi tahu dekat hampa, kata balik bukit ni ada sepasukan musuh nak mai serang kita. Hampa percaya tak cakap aku? Jawab ramai-ramai ni. Dia berkata, Muhammad, engkau seorang yang benar. Apa juga engkau katakan percaya. Nabi kata, aku dilantik oleh Allah menjadi Rasul. Dengar-dengar begitu, Abu Lahab pegang batu punggai. Nabi kata apa? Apabila aku dibangkitkan oleh Allah kepada kamu, faqultum kadzabta. Sebahagian hampa kata aku bohong. Wa qala Abu Bakr sadaqa. Abu Bakar kata apa? Kalau itu Muhammad kata, dia betul. Ni yang kata Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan, bulan ni bulan apa? Bulan Rajab. Bulan Isra' dan Mi'raj. Siapa dia manusia pertama yang mengakui cerita Isra' dan Mi'raj ni betul? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Tapi cerita tak masuk akal. Cerita kata semalam Nabi duduk-duduk di tepi Kaabah, tiba-tiba mai Jibril. Nabi duduk ada di rumah, tiba-tiba mai Jibril buka bumbung rumah Nabi, ambil Nabi buat pergi tepi Kaabah, operate Nabi sallallahu alaihi wasallam. Basuh hati Nabi dengan air Zam-Zam, pasang balik, tutup balik dada Nabi yang dibuka tadi, dan Nabi dibawa dalam satu perjalanan jauh, iaitu Isra' dan Mi'raj. Sebahagian sahabat Nabi yang dah beriman kepada Allah, dah percaya kata Nabi itu Nabi, bila mai cerita macam ni bunyi di mulut, mereka kata apa? Mereka kata Muhammad ni duk habaq benda elok-elok dah buat dah, dia pergi merapu macam ni. Sebahagian mereka kata sebelum ni duk habaq elok dah. Ramai lah boleh duk ikut, boleh duk percaya apa yang dia kata. Awak yang hari ni pergi duk buat cerita kabut-marut macam ni. Sebahagian lagi kata apa? Aku takat sebelum ni aku terima apa yang Muhammad kata. Kalau main macam ni, hari ni aku isytiharkan, aku tak terima dia sebagai Nabi. Ada. Bila sampai cerita ni kepada Abu Bakar As-Siddiq, dia tanya satu soalan saja kepada orang yang main habaq ni. Dia kata, siapa yang cerita benda ni? Hang dengar daripada orang atau hang dengar daripada Nabi sendiri? Kalau dia kata, aku dengar daripada mulut Nabi SAW. Abu Bakar kata apa? Sadaqa Rasulullah. Kalau Nabi kata, betul. Kalau Nabi kata, betul.
Nabi SAW bila main ni clash antara Abu Bakar dengan Umar apa semua ni, bila dah Umar main Nabi nak jadi marah dan sebagainya, Abu Bakar pergi himpit Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ana kuntu azlam, aku yang salah, jangan marah Umar. Dia dengar macam tu, Nabi kata apa? Apa ingat tak? Nabi balik dekat orang lain, apa ingat tak Abu Bakar As-Siddiq ni siapa dia ni? Di waktu orang kata aku penipu, di waktu orang kata aku bohong, dia kata aku dia. Ni manusia macam ni. Di waktu semua orang, di waktu sebahagian orang, di waktu setengah orang tolak aku, wa qala Abu Bakr sadaqa wa wasani bi nafsihi wa malihi, bahkan dia berkorban untuk aku dengan nyawa dia dan harta benda. Nabi kata, hampa ingat tak waktu aku minta supaya hampa infak, hampa bagi sikit duit hampa untuk digunakan di dalam perang Tabuk. Islam tak ada duit pada masa tu. Nabi minta, Nabi kata siapa-siapa yang ada lebihan duit, bantu kita nak turun dalam perang Tabuk. Abu Rizq bagi banyak mana? Dia bagi semua harta dia. Umar bagi setengah harta dia, Abu Bakar bagi semua. Nabi tanya dia, hang tinggal apa dekat keluarga hang? Dia kata, aku tinggal Allah dan Rasul. Manusia macam ni, hang nak kata apa dekat dia? Nabi bela Abu Bakar As-Siddiq ni habis-habisan. Fahal antum tariku li sahibi. Nabi kata, macam ni punya sahabat, apa nak tinggal dia kan? Nabi kata macam tu. Kalau macam ni punya sahabat, macam Abu Bakar As-Siddiq ini, kalau macam ni punya sahabat, gamak ke? Sampai ke hati hampa nak tinggal dia? Fahal antum tariku li sahibai. Hampa nak tinggal ke sahabat yang macam ni? Hampa nak tinggal ke? Nabi ulang maratain, 2 kali. Sana'u dia ba'daha. Selepas daripada tu, tidak ada siapa lagi yang sanggup menyakiti hati Abu Bakar As-Siddiq. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Kesimpulan hadis itu apa tuan-tuan? Satu, sahabat kalau dia rasa dia terbuat salah, dia rasa dia terbuat satu benda salah, sahabat segera menyesal. Itu sahabat. Dia terbuat satu benda salah, cepat-cepat dia bakal rasa menyesal. Bahkan sahabat-sahabat Nabi ini apa dia? Bukan seorang, bahkan masing-masing rasa menyesal. Bukan Abu Bakar saja rasa bersalah, Umar pun rasa bersalah. Masing-masing sanggup tahan diri. Aku yang bersalah, bukan lawan aku salah. Yang kedua, pada hadis itu dapat kita faham bahawa dalam kehidupan sahabat-sahabat Nabi ini, tempat rujuk mereka, reference mereka Allah dan Nabi SAW. Dia tidak rujuk tempat lain. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Yahya bin Al-Jazzar radhiyallahu anhu, kata dia, dakhala an-nasu min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ummi Salamah faqalu ya ummul mu'minin hadithina an sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalat kana sirruhu wa alaniyatuhu sawa'an. Thumma nadimtu faqultu أخشيت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فلما دخل أخبرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت، أو كما قال hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Kata Yahya bin Al-Jazzar, dia kata satu hari sekumpulan sahabat mai rumah isteri Nabi yang bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah ni
dipanggil dia Ummu Salamah pasal suami mula dia nama Abu Salamah. Walaupun dia dah kemudiannya suami dia mati, Nabi meminang dia jadi isteri Nabi, Nabi tetap panggil dia Ummu Salamah. Satu respect kepada suami dia. Bila suami dia mati, menangis dia pergi jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, qad mata Abu Salamah. Dia kata, suami aku Abu Salamah meninggal. Nangis. Nabi pergi di rumah dia, Nabi pergi tengok mayat Abu Salamah, Nabi doa. Nabi doa kata apa? Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu minal mahdiyyin. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah apa-apa dosa Abu Salamah ni, angkat dia duduk sama-sama dengan golongan yang mendapat hidayah Allah. Nabi kata dekat Ummu Salamah, kat isteri dia ni, Nabi kata, wahai Ummu Salamah, jangan sedih sangat. Allah akan ganti kata orang yang lebih baik daripada Abu Salamah. Ummu Salamah kata apa? Dia kata, ya Rasulullah, ada lagi ke orang yang lebih baik daripada suami aku Abu Salamah ni? Dia sangat baik. Habis iddah dia semua selesai, Nabi meminang dia atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi masih panggil dia Ummu Salamah. Hadis ni dia kata apa? Sekumpulan sahabat mai ke rumah Ummu Salamah. Faqalu ya Ummul Mu'minin, hadithina an sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang pergi di rumah Ummu Salamah ni tanya dia berkata, wahai Ummul Mukminin, wahai Ummu Salamah, cuba cerita mai dekat kami apa-apa yang engkau tahu tentang rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita mereka kami teringin nak tahu apakah satu benda yang menjadi rahsia Nabi yang kalau boleh cerita kat kami boleh ambil pengajaran. Qala kana sirruhu wa alaniyatuhu sawa'an. Ummu Salamah kata, Nabi hampa ni, dia yang hampa tu nampak dengan dia yang hampa tak nampak sama. Tak ada rahsia. Maknanya Nabi SAW ni tidak ada rahsia. Dia ni macam mana hampa tengok dia, belakang hampa pun dia macam tu. Maknanya Nabi ni tidak hipokrit. Kita kadang-kadang orang tengok kita masa di masjid ni bagus dia ni. Balik dia rumah terajang bini terguling 3 kali. Oh. Dia rumah lain, di masjid lain. Kita ni kadang-kadang depan kawan-kawan ni tanya siapa pun angkat ibu jari tampak. Samsul ni macam mana ni? Bagus. Pergi tanya anak bini dia, ni siapa kata nak cakap buat dosa kami aman boleh. Dia berkata kalau nak cakap buat dosa kami itu ada masalah. Waktu di masjid dia portray, dia nampakkan diri dia ni kira cukup best. Hakikat sebenar dia lagu lain. Whereas Nabi SAW bila sekumpulan sahabat ditanya isteri dia Ummu Salamah, ditanya Nabi SAW ni macam mana, maksudnya di belakang kami Nabi ni macam mana, jawab Ummu Salamah, dia kata apa? Kana sirruhu wa alaniyatuhu sawa'an. Nabi ni hak tersembunyi, hak terang sama. Depan mata hampa nampak dia lagu mana, belakang pun dia lagu tu. Dia tidak hipokrit. Kalau kata hampa nampak mata hampa kata dia bagus, dia memang bagus. Kalau mata hampa nampak Nabi kuat beribadah, Nabi memang kuat ibadah. Kalau hampa dengar cakap Nabi ni macam satu orang yang ikhlas, Nabi memang ikhlas. Nabi ni lagu mana hampa nampak, lagu tu dia. Kata hadis ni, summa nadimtu
Ummu Salamah lepas dia pergi cakap lagu tu dekat orang yang tanya dia rasa dia dihabaq benda tu. Faqultu afshaytu sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata masya-Allah, dia kata aku telah menyiarkan rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah tercerita dekat orang tentang hal Nabi di rumah. Seolah-olah itu benda rahsia, itu benda yang sangat privacy, itu benda yang tak sepatutnya aku bercerita dekat orang. Masya Allah, dia kata aku dah tercerita satu benda yang sepatutnya menjadi privacy. Itu hidup aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah ni sudah rasa guilty, sudah rasa bersalah. Qalat, kata Ummu Salamah, falamma dakhala, bila Nabi balik ke rumah, Nabi masuk dalam rumah, akhbartu, dia terus cerita dekat Nabi. Oh, ini yang kata isteri Nabi ni jujurnya begitu, dia sangat transparent. Apa yang dia dah cerita dekat orang, dekat apa dia rasa bersalah, lambat Nabi balik aja, Nabi masuk, akhbartu, aku cerita dekat Nabi, ya Rasulullah, aku minta maaf banyak-banyak. Tadi semasa tak ada rumah, tadi ada orang main, dia bertanya tentang perihal engkau di rumah macam mana. Aku sudah cerita dekat mereka, sedangkan ini rahsia, aku dah buka dekat mereka. Aku dah beritahu kata engkau depan mata dan belakang mata engkau serupa aja, engkau sama. Minta maaf lah, aku dah tercerita benda ni. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ahsanti. Nabi kata bagus apa yang hamba tu, tak ada salah apa. Hadis ni nak cerita dekat kita, kata ni yang kata isteri Nabi. Tadi cerita sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, ni yang kata isteri Nabi ni pula macam tu orang dia. Kalau dia terbuat satu benda yang pada penilaian dia rasa salah, dia rasa sangat bersalah, dan tanpa segan silu dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita tentang apa yang dia buat. Dia cerita, dia terangkan semua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa sembunyi apa-apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, nak bagi tahu dekat kita ni apa dia? Tajuk yang kita fokus malam ni apa dia? An-nadamah, ataupun rasa menyesal apabila terasa macam buat salah. Sebuah hadis riwayat daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, kata dia, najaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan ila subhi. Faqultu ya Rasulullah amirni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha amanah wa khizyun wa nadamatun yawm al-qiyamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi fiha. Atau kama qala, hadis riwayat Imam Ahmad. Abu Dzar kata, satu malam tu aku menyendiri bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai subuh. Nabi ini jadi kebiasaan dia suka i'tikaf di masjid. Bulan puasa lebih lagi. Bulan-bulan biasa pun biasa bagi Nabi. Nabi ambil lama-lama sekali, ambil satu malam saja duduk di masjid, i'tikaf. Lelah mata sat, jaga bangkit tahajud 2 rakaat. Abu Dzar dapat peluang ni. Pernah dia kata, najaitu, aku menyendiri, aku dengan Nabi aja dalam masjid, daripada malam sampailah kepada ila subh, sampailah subuh, aku ada dengan Nabi. Faqultu, aku kata dekat Nabi juga, ya Rasulullah amirni. Abu Dzar ni dia ambil peluang, dia dengan Nabi aja duduk dalam masjid malam tu. Dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah amirni. Tak boleh ke Ejaz tengok kok mana bagi saya jadi ketua? Amir makna dia apa? Ketua. Amir ni maksudnya lantiklah saya, bagilah saya jadi ketua apa-apa.
kadang-kadang pun ketua kelas ke, ketua tingkatan ke, ataupun dia kata pilihan raya dekat, tak boleh gabung saya tentang mana. Amir ni paling nak jadi ketua. Tumpang dapat peluang duduk dengan orang aduk nanti orang jadi ketua ni, ambil benda tu daripada mulut dia. Dia kata, ya Rasulullah, Amir ni, ya Rasulullah, tak bolehkah bagi satu peluang, bagilah saya jadi ketua apa-apa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha amanah. Nabi kata, Abu Dzar, jadi ketua ni amanah. Kita jangan sekali-kali melihat jawatan ketua ni sebagai satu tasyrif, satu benda yang menjadi kemuliaan kita. Tapi kita kena lihat jawatan ketua ni sebagai satu taklif, satu beban yang nak buat hati bau kita. Kalau kita duduk dalam servis apa-apa, jabatan apa-apa, kita 20 tahun jam di pangkat tu tak naik, ada hikmah dia. Kalau ikut nafsu nak naik, kalau ikut hati, kita nak ni aku dah lama ni, dunia aku dah potong dah ni, apa ni aku duduk melekat tahun ni, kita nak naik tu. Nabi kata apa? Innaha amanah. Ketua ni adalah amanah. Wa khizyun wa nadamatun yawmal qiyamah. Bahkan lebih teruk daripada itu, Nabi kata orang yang jadi ketua ni, wa khizyun, akan menjadi satu punca kehinaan dia, wa nadamah, dan juga penyesalan dia yawmal qiyamah, pada hari kiamat. Bila dia ada dunia ni, dia pegang jawatan ketua, tiba-tiba dia tidak memenuhi amanah jawatan itu. Akhirat itu, jawatan itu menghina dia. Di hari akhirat itu, jawatan itu menjadi satu penyesalan bagi dia. Dia kata, kalau lah hari itu aku tak jadi pun tak mahu. Illa man akhadaha bihaqqiha. Nabi kata, melainkan orang yang mendapat jawatan itu, sedangkan jawatan itu memang hak dia. Dia tak buat naya siapa-siapa, dia tak fitnah siapa-siapa, dia tak pergi perburuk siapa-siapa untuk nak dapat jawatan tu. Jawatan tu mai kat dia. Wa addan ladzi alaihi fiha, dan apabila dapat jawatan itu, dia tunaikan amanah jawatan itu mengikut kehendak Allah dan Nabi-Nya. Dia selamat. Kalau tidak, pangkat jawatan apa dia pegang tu rebah dekat dia di hari akhirat. Dia dengar hadis ni, rasa lega, kita tak jadi apa-apa. Sebuah hadis riwayat daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ma min rajul yadi amra 'asharata sana fawqa dhalik illa ata Allah 'azza wa jalla maghlulan yawm al-qiyamah yaduhu ila 'unuqi fakkahu birruhu aw baqahu ismu awwaluha malamah wa awsatuha nadamah wa akhiruha khizyun yawm al-qiyamah, atau kama qala, hadis riwayat Imam Ahmad. Kalau bilang raya ni dia kena baca hadis-hadis ni. Abu Umamah kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, satu orang laki-laki yang masa hidup di atas dunia, dia ada memimpin 10 orang atau lebih. Maksud ini ketua. Siapa yang masa di atas dunia, dia ada menjawat jawatan ketua, dan yang dia jaga di bawah dia tu asyarah sana fawqa dzalik, 10 atau lebih orang. Illa Allah azza wa jalla maghlulan yawm al-qiyamah yaduhu ila unuqi. Hari akhirat esok, dia dibawa ke depan Allah dalam keadaan tangan dia terbelenggu di tengkuk dia. Macam kita kata orang surrender.
Kalau di atas dunia, dia ada pegang apa-apa jawatan sebagai ketua. Dan di bawah dia ada 10 orang atau lebih. Dia menghadap Allah di hari akhirat esok dalam keadaan tangan dia duduk di tengkuk. Macam orang surrender di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata apa? Fakkahu birru. Bila jadi macam tu, kalau dia masa jadi ketua, yang dia buat hanyalah kebaikan, maka kebaikan itu menjadi penyebab dia lepas daripada kesusahan. Au baqahu ismu. Ataupun dengan jawatan yang dia pegang tu, dia tidak tunaikan kehendak jawatan itu, maka tidak amanah dia terhadap jawatan itu, menyebabkan dia menanggung dosa di akhirat. Nabi SAW kata, awwaluha malamah. Yang kata pegang amanah, pegang jawatan ini, mula-mula, maksudnya masa di atas dunia, malamah, duk kena mati dengan orang. Ini hakikat jawatan. Kita jadi orang bawah senang, kita pergi jadi ketua susah. Orang kata daripada jadi toki baik jadi kuli. Sebab kuli hari-hari duk fikir cukup bulan nak gaji, senang. Jadi toki dia duk fikir ujung bulan nak cari duit nak bayar gaji, susah. Tapi ramai orang nak jadi toki. Sama dengan jadi ketua, dengan jadi orang yang dipimpin. Semua pakai nak jadi ketua. Tak cukup syarat, tak layak pun nak jadi ketua. Perangai macam jemuan pun nak jadi ketua. Bila dia naik, dia duduk di bangku tu, dia jadi ketua. Perangai macam jemuan, malamah. Nabi kata apa? Dia kena mati. Abah Penang ni pula lagi cantik. Dia buat tangan lagu tu, memang kena. Enam harakat. Apa punya malamah. Nabi kata atas dunia kena mati. Wa awsafuha nadamah. Di hujung-hujung duk pegang jawatan itu, nadamah, menyesal. Hilang orang itu aku terima jadi calon. Dia menyesal. Hilang dia kata. Menyesal. Wa akhiruha khizyun yawm al-qiyamah. Hari akhirat hina dia di sisi Allah. Pasal apa? Pasal jadi ketua tidak tunai amanah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nak abang apa dia? Nak abangnya menyesal ni ada satu benda yang tak dapat lari daripada ni. Tapi kalau sekiranya ada dalam diri kita ni menyesal, maka menyesal itulah satu kebaikan untuk kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ambil yang akibat daripada apa yang kita baca. Okay. Satu yang paling penting apa dia? Biarlah kita jadi manusia yang apabila terbuat salah, kita menyesal. Pasal apa? Pasal menyesal itu adalah taubat. Rasa menyesal itu, Nabi kata, an-nadamatu taubat. Menyesal itu taubat. Jangan jadi orang yang bila buat salah tak menyesal, mempertahankan salah dia. Ini orang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 19. Muka surat 209. 209 bab ma jaa fil istitar 'inda al-jima', iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan berselimut sewaktu bersetubuh dengan isteri. Tajuk ni. Okay. Dia kata suami isteri ini apabila nak adakan hubungan suami isteri, pastikan dalam keadaan istitar. Istitar ni maksudnya bertutup ataupun berselimut. Ketahuilah saudaraku, seorang yang beristeri itu tidak sunyi dia daripada tidur dengan isteri. Itu standard. Menikah kalau tak tidur dengan bini, tahu. Dan kata dari pejabat agama nak cerai. Bila hantar ke unit kaunseling, kaunselor tanya. Dia tanya suami, dia tanya isteri asin-asin. Dia tanya isteri ni apa hal? Dia kata ni hamba menikah seminggu. Pasal apa main tuntut cerai daripada suami? Pasal apa? Dia kata saya nak abang ni, nak abang kat Tok Kadi, nak abang dekat kaunselor ni, nak cari perkataan abang
Sekali kata cakap, apa benda cakap, saya nak kena dengar ni. Dan saya ni kalau ibadat kereta baru, plastik pun tak koyak lagi. Nak buat yang tu, nak cari perkataan tu, perkataan nak cari tu, nak bagi dengar tu tertib. Oi, tu kali kata kereta baru. Dan saya plastik pun tak koyak lagi. Pasal apa? Suami saya LGBT. LGBT tahu isu hangat lah ni, LGBT. LGBT, lesbian, gay, bisexual dengan transseksual, berapa kata transnasional, berapa betul saya pun tak tahu. LGBT ni kaunselor pun dengar-dengar, oh dah dah, astagfirullahaladzim, dia dah tak payah plastik tadi. Tu tanya yang tu pula tak lagi, yang tu something wrong somewhere, ada masalah. Dalam hal biasa, bila suami isteri, bila berumah tangga aja berlaku benda ni. Maka ini pun satu perkara yang dituntut oleh syarak. Bila menikah, dia kata bersama itu agama suruh. Agama suruh. Sayyidina Umar Al-Khattab apabila hantar tentera dia pergi ke perbatasan, hantar pergi perang, dia diselidik ini kerajaan ada. Dia tanya anak perempuan dia sendiri. Dia kata, kamu berapa lama kamu boleh tahan tanpa disentuh oleh suami kamu? Dia tanya. Anak dia beritahu, saya maksimum, dia kata setakat 2 bulan. Umar terus keluar arahan, tentera yang dihantar pergi ke medan perang tidak boleh lebih daripada 2 bulan, kena balik. Tu, nak mengambil kira tu, nak mengambil kira keperluan fisiologi manusia. Islam begitu. So dia beritahu di sini, dia kata apabila satu orang telah berumah tangga, dia kata maka benda ni disuruh oleh syarak. Di antara benda-benda yang wajib dipenuhi apabila berumah tangga ialah persoalan ini, dia kata. Maka tiap seorang yang beristeri itu baik adab masa tidur dengan isterinya. Tapi dia kata dalam nak melakukan hubungan suami isteri ini, dia kata ada, tak boleh pakai mencinggi begitu aja, tak boleh. Dia ada cara dia ada peraturan dia. Dan hendaklah berperangai malu dan sopan kepada orang yang boleh nampak perangai di antara suami isteri itu. Pasal apa? Pasal walaupun duduk dalam bilik itu laki dengan bini saja, tapi Islam kata ada hal lain boleh duduk tengok lagi. Bukan mak sekolah. Dan ni ada sama dengan kita. Siapa dia? Malaikat Allah Al-Muqarrabun. Dia ada setidak-tidaknya respect dia. Respect dia. Jangan dibuat tak ketahuan. Apabila satu orang itu nak tidur dengan isteri, maka janganlah sama-sama bertelanjang. Dia tulis ni, dia nak kena baca juga. Yang tu yang dia tu kata bulan lepas ni, tajuk ni nak baca ke tak baca. Sebab Syekh Idris Al-Marbawi ni dia orang utara kita ni. Jadi dia sebut ni kira straight forward begitu aja. Baru orang Penang dengar puas. Kan? Bila dia kata, dia sebut berak kita ni dengar puas. Berbanding dengan kata buang air, dengar macam tak lawas. Dia jadi ini Syekh Idris Al-Marbawi, dia orang utara. Dia bila orang utara, dia kena sebut tu bagi kejar dia. Jadi maafkan saya hasil perkataan-perkataan yang saya baca ni. Baik, dia kata bahkan maulah bersetubuh itu, dia kata bertutup di dalam satu selimut. Dia kata jangan pergi buat tak senonoh ni, pakai selimut. Dia kata jikalau keduanya laki isteri itu bertelanjang di dalam satu selimut itu, maka itu tidak menjadi celah pada syarak. Kalau bawa selimut tu lagu mana orang kata, jangan tendang selimut bila tu kaki, itu tak senonoh namanya. Begitu. Kerana ini memeliharakan adab dan mempunyai malu orang yang berbuat yang demikian itu. Jadi bila kita ni setiap kali ingat ni malaikat ada, malaikat tengok aku, kita tak buat tak senonoh tu. Bersalahan jikalau bersetubuh dua laki isteri itu dengan tiada selimut dan tiada bertutup, maka tiada sopan dan tiada malu namanya. Ini tak malu kalau buat kerja ini. Dengan sebab pada masa dia memperbuat yang demikian itu, sungguh pun tiada dilihat oleh manusia
tetapi dilihat oleh jin dan malaikat. Jin dengan malaikat tengok, jadi respect dekat mereka. Jangan sampai buat macam tu. Maka sudahlah dia menjadi orang yang tidak malu. Tak malu kepada apa? Kepada Allah, kepada malaikat Allah dan makhluk-makhluk Allah lain. Bermula dalil menunjukkan suruh tutup badan laki isteri di waktu jima' itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, Ali bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wat-ta'arri fa inna ma'akum man la yufariqukum illa 'inda al-gha'id wa hina yufdi ar-rajul ila ahli fastahyuhum wa akrimuhum. Maksudnya diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia jauhkan dirimu daripada telanjang bogel dua laki isteri pada waktu jima' dengan isteri. Itu perkataan dia. Jangan buat macam tu. Bahkan hendaklah pada waktu jima' itu berjima' di dalam selubung. Maksudnya selimut. Kerana bahawasanya ada serta kamu itu malaikat yang tidak bercerai dengan kamu segenap masa dan segenap waktu, melainkan berenggang malaikat itu dengan kedua kamu, iaitu sewaktu isteri, iaitu laki isteri pada waktu berak. Dan duk kata dia tulis, dia kata malaikat, dia kata time ni dia cup zat, dia pergi ke lain. Pasal apa? Matuk jamban dia sebut berak terus dia. Kan? Malaikat tak ada benda tu. Dia kata. Pasal apa? Malaikat dia tak suka benda-benda tak elok, kotor, keji, busuk. Malaikat tak suka. Dia tak ada. Jangan pula saat lagi orang nagai bila dia baca hadis ni, oh, dia kata dari dalam jamban malaikat tak ada. Ada otak jahat dah main. Ada yang kata kalau dulu tu boleh bawa perempuan pergi berzina dalam jamban, malaikat semula tu, dia tak boleh. Maka dengan kerana salah faham hadis ni, hari ni toilet market Calembang penuh dengan kondom sampai tak kumat. Untuk ada kawan-kawan duk kerja NPSP, Majlis Perbadaran Sembarang Perai, pergi tanya sekali-sekali report, pergi buat operasi, pergi cuci tu toilet awam, tandas awam di market. Tak ada benda lain, jumpa benda tu ya. Nak kata dia tak baca hadis langsung ke, dia baca hadis ni dia salah faham ke, tak tahu. Dia dalam jamban itu menjadi sarang maksiat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila tanya peniaga Cina di market itu kawasan Cina, dia berkata ada umai buat kerja ni budak Melayu. Tak percaya mai tu. Hari-hari ada. Pasal apa? Pasal market tu bukan market orang Melayu pergi, maka dia rasa selamat. Ni, duduk cari peluang, duduk cari ruang, duduk cari nak buat dosa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So hadis ni kata apa? Malaikat ni dia tak berenggang dengan kita kecuali di keadaan-keadaan ini. Bila? Yang pertama, indal ghaid, ketika berak, dia kata. Dan ketika jima' suami isteri dengan ahli, apabila suami isteri buat hubungan, malaikat dia cuk zat masa tu. Dengan kerana itu, hendaklah malu sekalian kamu akan malaikat itu. Sebab apa dia sekat dia, saya dia main balik. Begitu. Dan muliakanlah mereka itu dengan menutup tubuh pada waktu berak dan pada waktu jima' itu. Kerana apabila habis sekalian kamu daripada menyempurnakan hajat tadi, maka mai balik ia tidak bercerai dengan kamu. Sat saja dia bagi time tu, dia main balik. Kalau bagi orang semenit, dia lambat sikit main. Jadi dia ni memang lambat nak keluar. Dia faham lah orang hadir tu tunggu ni, rakib dan hadid dia tu tunggu, dia tahu dia ni kalau masuk jamban berapa lama dia tahu, dia bagi time cukup. Ya, begitu. Kata At-Tirmizi, ini hadis gharib dan tiada kami tahu melainkan daripada ini wajib. Habis tajuk tu. Masih tak panjang. Dia mai tajuk fi dukhulil hammam. Ni mai pula cerita apa dia? Tempat mandi awam. Hammam kalau di Mesir popular.
Kalau di Mesir, hammam ni popular, tempat mandi awam. Kalau macam kita kata hari ini RNR, kita on the way nak pergi, nak long distance, nak travel pergi Kuala Lumpur ke apakah, RNR ni dia bukan sediakan toilet untuk buang air saja, dia sediakan dengan tempat mandi, dengan apa semua macam-macam. Kalau di Mesir ini popular. Bahkan di Mesir, hammam dia ni tak ada kita baca. Yang kata hammam Mesir ni, cuma saya nak peringat awal-awal, lepas baca ni jangan saya ambil tiket nak pergi Mesir. Pasal menariknya hammam dia ni. Ketahuilah saudaraku, di tanah Arab ada tempat mandi air panas yang tertentu bagi laki-laki dan perempuan, especially di Mesir. Tempat mandi mereka ni, tengok kalau musim sejuk mandi ada water heater, kalau dia macam tu. Maka dinamakan dia dalam bahasa Arabnya hammam, begitu. Jangan buat nama anak Muhammad Hammam. Jangan. Hammam itu maksudnya tempat mandi awam. Maka sifat dan rupa letak hammam itu ialah, ni dia nak cerita, dia kata hammam di negeri Arab ni, dia kata adalah sebuah tempat yang diperbuat cukup aturannya. Dia satu tempat mandi awam yang ada peraturan di dalamnya. Dia adalah sebuah rumah. Apabila kita laki-laki masuk daripada pintunya, ni dia cerita detail ni. Tadi dia kita baca ni, kita rasa macam kita ada di sana. Yang kata hammam ni, dia kata mula masuk di pintu tu, dia kata terus jumpa bilik-bilik tempat untuk nak menanggalkan pakaian. Masuk-masuk tu dia ada bilik-bilik kecil ni, masuk untuk nak salin kain baju. Serta satu orang yang jadi pengurus dan jadi penyambut tetamu yang masuk tu. Ada pula satu orang tunggu sambut kita, nak bawa kita pergi ke bilik yang berkenaan. Dan diberinya sehelai kain cokeng ataupun 2 helai kain cokeng. Kain cokeng ni maksudnya kain tolak begitulah. Macam orang pergi Mekah buat haji, buat umrah tu, kain ihram 2 helai tu kain cokeng. Itu maksudnya. Kain saja ya, tak ada apa, ambil balut gitu ya, macam kain tolak. Satu dipakai di pinggang dan satu diselimutkan ke tubuh sebagaimana orang ihram haji. Dia bagi 2 helai kain, satu abang belit di pinggang, satu abang sebai aja bawah. Dan kain pakaian dan baju dan juga wang kita apabila sudah dikumpul dan dibungkuskan baik-baik. Kita pakai punya baju, seluar, apa barang-barang kita, handphone kita, jam tangan kita, apa semua bagi dekat dia. Dia ambil disimpan di satu tempat yang selamat. Dan kain pakaian dan baju dan wang semua dikumpul, disimpan baik-baik, maka kita serahkan kepada pengurus tempat itu supaya disimpan di tempat yang tertentu bagi nak menyimpan kain baju orang yang nak pergi mandi ni. Macam tu ceritanya. Apabila sudah cukup kemas siapnya kita, maka kita pun dibawanya masuk ke dalam bilik mandi. Kita pun dah pakai kain tolak, buh kain tolak, bau lagi satu, dia bawa kita pergi tempat kita. Ataupun kita pergi masuk dengan sendiri. Kalau kita ni duk pergi selalu, dia tengok ini ahli regularnya, hampir sendirilah hantar dah Nabi. Kalau muka baru main, mana? Kata jelutong dia tunjuk Nabi taman ni, tak bisa pergi. Begitu. Iaitu diketuk akan pintunya, maka orang jaga dari dalamnya datang buka. Pergi sampai satu tempat pula, ada satu macam yang ketuk pintu. Buka main ada syekh lain pula jaga di sana. Dia ni pula bawa kita pergi. Ui, satu macam ni. Dan kita pun masuk, tiba-tiba kita dapat tempat itu satu lapangan luas dan orang laki-laki penuh di dalamnya, tua dan muda, masuk macam pesta Pulau Pinang, duk ada di situ. Masuk tua, muda, macam-macam rupa, duk ada arah dalam tu ni, tak piawai pada kita. Kecil, besar dan sebagainya, betul yang boleh. Ini yang tak senonok dia sama. Tuan, siapa ada kitab, dia tahu kata saya bukan bercakap tak senonoh. Sebaliknya saya baca apa yang tulis dalam kitab ni. Ni yang kata hammam di negeri Arab ni. Masuk main satu macam yang check in, kain baju kita bagi simpan dalam satu safe apa ni, box, simpan sana. Dia bagi kain tolak 2 helai, satu pakai di pinggang, satu buah di bau. Masuk pergi sampai satu pintu, buka tengok tak ada apa. Wah, ni semua ada duduk orang duduk ya. Hak tua, hak muda, hak tuk bilai masjid, duduk ada kata tu je. Allahu Akbar. Pasal apa? Pasal bagi mereka itu biasa. Itu biasa bagi mereka.
Dia tak memakai sehelai kain pun di pinggang mereka itu. Masya Allah. Masuk pergi, Masya Allah kata. Aku duk tengok dia duk baca khutbah di masjid awal, dia buat lagu ni. Contohnya. Maka bila kita sudah masuk, datang orang jaga itu kepada kita, merabut dua kain coken yang kita pakai tadi. Hak kita pakai di pinggang dengan teh bau tu, bila masuk dia main rabut. Maknanya kabut ni nama ni, hamam ni. Adakah wajah kita terus baca ni? Suspend nak tengok apa jadi ni. Dia main rabut. Kain yang kita duk pakai tu dia rabut. Pasal apa? Pasal ahli kelab ini tidak dibenarkan berpakaian. Woi, benar. Dia kata serta dia telanjangkan kita seperti orang yang banyak itu juga. Dia nak satu pesen saja dalam tu. Tak mau ada dua pesen. Dia rabut ambil balik kain yang dia bagi tuan lain tadi. Melainkan jikalau dua kain coken itu kita punya sendiri. Dia kata, kalau hak kelak punya, dia rabut ambil. Kalau dia tengok kita punya sendiri, dia lebih buat tengok kelak. Dia tak ambil. Ni nampak boleh dengar juga. Tapi hak dalam tu semua tak ada apa. Betul. Maka dibawa bersama-sama daripada rumah kita kain yang kita pakai itu, maka kita tidak kena ditelanjangkan. Betul. Nabi yang saya tengok. Apabila sudah kita masuk ke tempat kita kena telanjang bogey itu, maka sudahlah kita dapat wak air panas dan juga hawa panasnya mengenai tubuh kita. Macam di sini orang duk buat apa? Mandi wak. Ataupun dalam bahasa yang lebih bombastik hebat, dia kata sauna. Dia kata orang dengar pun terpesona. Sauna. Macam kita duduk tengok dalam gambar orang putih ni, kepala-kepala mafia ni ada pada tempat dia. Pi lagu pakai kain tola pun satu singkat punya, duduk sandang satu macam, ni tempat dia. Rupanya di Mesir pun ada. Dia kata, dan kita pun ada sesak rasanya mengeluarkan nafas oleh kerana wak panas itu. Bila kita masuk dalam tu, wak panas duk main ni, kita menyawa pun jadi sesak. Lebih sesak lagi nafas kita bila tengok orang tua-tua tak pakai apa ni, dia lagi sesak. Dia jadi begitu. Kemudian kita pun masuk bercampur di dalam orang yang banyak itu. Sekiranya suka, maka boleh masuk di dalam kolam air panas. Ada pula satu kolam dalam tu. Kalau dia memasih satu macam, dive masuk dalam kolam tu pula. Itu lebih karat lagi. Dan boleh kita masuk duduk menggosok tubuh di dalam kolam itu. Duduk itu macam yang tonyoh daki dari pejam mata begitu. Maka mengeluarkan segala daki daripada aceh tubuh di tepi kolam air panas itu, sama-sama dengan orang yang mandi itu. Kemudian pula jikalau suka, boleh menyelam di dalam kolam. Semua karut lagi. Dia kata kalau nak lebih thrill, selam pula dalam kolam. Selam dia jumpa macam-macam dalam tu kotor kan. Kan? Dia kata kalau nak lebih lagi thrill, dia kata boleh selam dalam kolam air panas ni. Dan boleh kita turun menyelam macam mana mereka yang menyelam itu. Kerana di dalam kolam itu airnya panas. Dan adalah kolam itu airnya ada yang panas keras dan ada yang kurang panas airnya. Dia ada kategori pula. Yang ni jenis kulit tahan melecuknya, pihak panas yang masuk hidup mendidih, dia boleh duduk gelap dalam air mendidih tu. Yang tu betul-betul hardcore mereka. Hak mana tak apa ni, dia ada air suam ya. Dikena suam-suam ni, ini tentu dia buat asin-asin kolam. Maka boleh turun ke dalam mana-mana kolam yang kita suka, mau yang panas betul ataupun mau yang suam. Maka kalau suka orang menggosok tubuh, yang ni kena bayar lebih. Hak tadi geng hak bayar paling murah tadi, tonyong sendiri lagi dia ada kelab ke tepi ni pula, ada kawan main tonyong pula buat dia belakang. Yang ni yang duk keluar dalam 999 TV3 ni. Dia main lah macam-macam lah. Dia kata bahkan ada yang suka orang main gosok badan dia, maka telah sedia ada tukang gosok pula dengan upah khas dan juga penggosok dan juga sabun dan macam-macam alatnya. Jadi nanti bayar lebih sikit. Aku satu macam punya orang pula main tunjuk lagi. Maka tidurkannya kita berguling di tengah orang-orang ramai itu. Tak senonohnya sampai ke tahap tu. Dia boleh tidur terbungkin begitu. Semua orang berkata tengok. Dan ia pun menggosok ni, tukang gosok tadi pun main tolong gosok dengan tertibnya daripada atas muka sampai ke kaki. Tolong duk gosok pula.
Ni yang kata hammam di Mesir ni macam ni. Ni ada pemarah dengan dekat Husni Mubarak ni, pasal dia tak senonoh. Dia pergi buat benda-benda lagu ni. Keluarkan daki kita dengan sehabis-habisnya. Kemudian daripada itu masuk pula kita ke bilik penyuci tubuh kita dengan menghabiskan mandi itu di bawah pili turun air semacam hujan, shower pula. Dah lepas kena cara-cara wak panas, pergi kena kolam, ada kawan main wurut apa semua, dia pergi hadlah sekali shower pula. Dia main mandi air hujan, shower. Dan kita pun bersihkan tubuh, lalu keluar kita daripada situ, terus ke pintu keluar. Dan di pintu keluar sana, sudah ada orang menantikan kita dengan satu kain selimut pula. Keluar-keluar jadi macam mana? Joe Buckner lepas boxing. Lepas turun selimut nanti belakang kita. Oh, sakat. Begitu. Lalu di selimutnya kita dengan sebaik-baik selimut. Selimut bedung kita, buah bedak apa semua, jadi macam budak-budak bau anak balik pula lah. Jadi betul. Kemudian dibukanya pintu keluar itu, lalu terus kita keluar mendapatkan bilik tempat simpan pakaian kita hak awal tadi ni. Lalu terus kita tidur terlentang di tempat yang disediakan bagi kita. Dan datang pula orang pemicit kita, mai picit pula. Dah tadi urut tonyoh daki, tu lain mai tani picit belakang pula. Macam ni. Kerana keluar daripada bilik mandi tadi selalunya penat, selalunya lenguh-lenguh rasa tubuh. Lenguh-lenguh dia kata keluar daripada sana tadi, dia rasa tak selesa. Ada kawan main picit pula kat dia belakang. Dan sebahagian orang apabila keluar kena pening. Ada juga masuk-masuk pergi keluar-keluar main dengan pening, dengan astagfirullahaladzim, kena kutau tak masuk. Ada juga hadir benda ni. Dia pening. Dia tengok keadaan dalam tu. Maka dengan picit dan terus tidur itu mendatangkan segar tubuh. Jadi dalam pening-pening ni pergi tidur, lepas dia main urut pelan-pelan ni, mudah-mudahan dia main balik segar tu. Apabila telah jaga daripada tidur itu, maka kita minta pakaian kita, baru terus dikeluarkannya, maka kita pun pakai barulah pakai balik baju. Daripada masuk tadi tak ada apa, sampai dah ni baru pakai balik baju. Ya Allah Akbar. Dia kata sebagaimana adatnya, dan bangkit kita untuk keluar, maka kita pun bayar sewa tempat mandi itu dan terus ambil apa simpanan daripada barang dan wang dan sebagainya daripadanya, dan kita terus keluar. Itu yang kata hammam. Dia nak kata ni, tajuk yang kita baca ni, macam tu keadaan dia. Bilik mandi di RNR Lebuh Raya Utara Selatan kita tak ada yang ni semua. Tuan-tuan tak boleh tengok ni, panggil urut-urut tak ada kan? Dia bawa main, paik bomba, dia sembong kita, lalu tu ya, kita daripada dia tak ada. Demikianlah rumah sifat hammam dan kelakuan mandinya dengan bertelanjang bogel semua itu. Kemudian apabila habis masa laki-laki mandi dan tidak ada seorang pun tinggal mandi di situ, maka diserahkan rumah mandi itu pada tukang jaga perempuan pula nak mandi. Tempat yang sama rupanya. Dia bagi laki-laki pukul apa sampai pukul apa, habis dia halau keluar, perempuan pula nak main mandi tempat tu. Maka datanglah pula orang perempuan masuk mandi di situ, sebagaimana kelakuan laki-laki mandi tadi, kecil, besar, tua, muda, membawa anak yang ditahan mandi sama-sama, bawa habis segala semua, masuk hidup mandi sama-sama. Maka masuklah semuanya di situ, apa juga tak pakai apa-apa. Yang ni pula. Semua kelakuan yang tersebut itu ditegah oleh syarat. Bahkan haram atas laki-laki dan perempuan buat perkara yang demikian itu. Dia nak abang kata benda tu haram. Dia nak abang apa tuan-tuan? Pasti sebahagian orang kita, terutamanya orang Melayu, dia kira Arab tu betul semua. Ada sebahagian kita ni dengar Mesir pasal apa? Pasal dia duduk tengok ustaz-ustaz ada main mengajar masjid dia. Dia tanya dia ni mengaji mana dulu? Mengaji Mesir. Maka dia duduk bayang Mesir ni macam mana ustaz ada main mengajar tu. Dia tak tahu yang kata Mesir tu, yang kata Cairo tu, yang kata Alexandria tu, kalau dia pergi dahsyat daripada Bukit Bintang lagi. Dia tak tahu pasal dia tak nabi. Dia tak nabi. Dia pergi sekali, dia tengok-tengok Cairo, dia tengok-tengok Alexandria, dia tengok-tengok tu tak kata apa. Dia kata dia pergi di tepi sungai Nil, dia dah pergi tepi sungai Nil saja pun dia betul punya bunyi. Dia kata aku duk ingat Mesir ni, semua jubah putih, saban sekepai atas kepala, aku duk ingat Mesir macam tu. Dia kata aku tak tahu Mesir macam ni. Kalau aku tahu Mesir macam ni, aku main lama dah.
Kadang-kadang kita ni indah khabar dari rupa. Kita orang Malaysia tidak pernah keluar daripada Malaysia. Tak puas hati dengan semua yang ada di Malaysia ni. Pisah, duduk negeri luar macam mana. Pergi tengok duk teringat Malaysia. Kita di Malaysia bagus ni lah. Baru tahu kata bagus. Pasal apa? Bila tak pernah pergi tengok macam mana susah orang lain. Macam mana berterabuknya orang lain. Tak pernah tengok. Bila pergi tengok baru tahu bagus kita ni. Simple contoh. Kita kata simple contoh. Kita pergi umrah untuk kali pertama. Bila pergi umrah untuk kali pertama, daripada perjalanan daripada airport Jeddah kita nak pergi Madinah, highway dia tu singgah yang kata RNR dia ni. Bila singgah tengok nak semayang pancung tak ada ayam. Wih, kita kata macam mana ni Saudi ni, Al-Haramain ni, Mekah Madinah duk ada di sini ni. Satu pelusuk dunia ni duk main tang ni. Macam mana lebuh raya dia sampai surau pun sujud angkat pasir berkepui jatuh daripada dahi. Oi, macam mana ni nak ambil ayam semayang pun ayam tak ada ni. Kena pergi beli ayam mineral botol untuk nak berwudu. Kita kata, wih, macam mana Saudi ni? Kata mereka negeri kaya. Kata mereka pengeluar minyak besar dunia. Kata mereka, macam mana ni? Sampai pengurusan lebuh raya pun teruk macam ni. Malaysia bagus. Keluar di mulut dia tu. Malaysia bagus. Baru hang tahu. Kata Malaysia bagus. Pasal apa? Pasal hang baru pertama kali keluar pergi tengok negeri lain. Tu baru tengok Saudi, belum pergi tengok banyak lagi negeri. Kalau pergi, kita ni mengucap panjang, kira nak balik cepat. Kalau zaman pergi Ramli ni, kalender kuda tu duduk pangkah hari-hari. Ni gila nak balik ni, buat lambat ni, aku tak boleh duduk dah sini ni. Pasal apa? Pasal baru dia tahu kata negeri dia ni cukup bagus. Betul kita ditakdirkan, dilahirkan di negeri bertuah ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia kata di sini dalam kitab yang kita baca ni, dia beritahu apa yang berlaku di Mesir itu, yang kata hammam yang begitu keadaannya itu haram, dia kata. Walaupun di Mesir, walaupun duduk sebelah dengan Universiti Al-Azhar, walaupun duduk di tengah-tengah masyarakat yang alimnya cukup hebat. Oi, orang Arab tu kalau kata alim bukan bandingan alim orang Melayu ni. Alim sungguh. Yang kata Syekh Universiti Al-Azhar yang alim ni, alim sungguh tuan-tuan. Ayat Quran ni hang tepuk lah tak mana pun dia baca, dia sambung habis. Kita budak-budak kita yang dapat title Al-Hafiz dah pun jangan duk sebut dan tu buja, terlupa. Sebut tak tu buja terlupa, dia kata Allah saya pun tak menerah dah pun, lupa lah. Ni habis title tu gantung tak lalu. Dah itu bab lain ada. Saya kalau menerah boleh ingat. Maknanya tak ingat lah. Maknanya apa? Alim kita ni bukan bandingan alim orang Arab. Orang Arab bukan kata Quran 30 juzuk dia hafal tu. Hang tebuk bila-bila masa dia boleh sanggup. Kitab tu dia hafal word by word. Kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i, kitab yang ditulis oleh Imam Malik tu, mereka hafal word by word ni. Yang kata alim mereka ni macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Walaupun mereka ni ramai dia ada di bumi Mesir ni, tetapi oleh kerana bumi Mesir buat benda ni, buat hammam ini, hukumnya tetap haram. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Macam orang tanya lah, dia kata, Ustaz, apa hukum kubur kita buat? Ada orang tanya, apa hukum kubur dibuat binaan? Kubur tu buat tembok keliling, mau nak kasang lagi padang pula keliling. Dia nak monopoli kawasan tu sebagai kawasan dia saja. Bukan dia buat, dia dah mati dah, anak cucu ni buat. Orang tanya apa hukum Ustaz? Hukum dia haram. Pasal apa haram? Pasal kubur ini tanah wakaf. Tanah wakaf ni maksud dia apa? Tidak boleh dihak milikkan oleh sesiapa. Tidak boleh dihak milikkan. Apabila kita buat tembok, kita menghak milikkan kawasan itu. Apabila kita buat pagar, kita menghak milikkan kawasan itu. Sedangkan dia sudah menjadi tanah wakaf. Betul, tanah ni dulu keturunan kita yang wakafkan. Tetapi bila jadi wakaf, dah bukan hak kita dah. Jangan disebut kata tuan saya punya. Jangan. Dah wakaf dah. Hang dah tak ada nama dah di situ. Bila kata tanah wakaf ni apa? Hari ni hang duduk di situ. 10 tahun lagi orang lain pula nak masuk tempat tu. Itu makna wakaf. Semua orang nak masuk. Orang pun tanya, dia baca Ustaz pernah pergi tak hari terjadi?
Ustaz pernah pergi tak Mesir? Ustaz pernah pergi tak Jordan? Ustaz pernah pergi tak? Kubur di sana semua ada binaan. Pasal apa? Di sana alim ulama mereka hebat-hebat. Pasal mereka biar benda tu jadi. Mereka tak biar. Alim ulama mereka pun mengajar di masjid. Dua habang kata haram juga. Tapi orang nak buat macam mana? Bukan alim ulama suruh buat. Mereka tahu Ustaz, kubur Imam Syafi'i pun jadi macam satu bangunan. Bukan Imam Syafi'i suruh buat. Imam Syafi'i larang tak bagi buat. Tapi orang selepas dia pergi buat. Jangan duk bubuh benda tu dekat Imam Syafi'i. Dia kata Imam Syafi'i punya kubur. Bukan dia pesan tinggal aku mati itu hampa buat. Dia hantar kata haram. Tapi orang dibuat. Sebab tuan-tuan pergi Saudi, walaupun yang mati tu raja dia, Al-Malik Faisal mati. Kubur dia tak tahu yang mana dia tu. Dia pun batu bulat tu kan. Tak tahu yang mana dia tu. Isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, kubur dia dibakar. Tentu pergi cari, ada tulis tang mana nama Aisyah. Tak ada. Pasal apa? Pasal dia faham itu tanah wakaf. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini benda-benda yang kita jangan duk associate benda ni. Jangan pergi samakan. Jangan pergi jadi keliru. Kata orang Arab buat pasal apa? Pasal apa kita kata salah sedangkan orang Arab buat. No. Alim ulama mereka pun kata tak boleh. Tapi ni orang lain ni yang pergi buat ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia kata apa? Itu ditegah oleh syarak, bahkan haram atas laki-laki dan perempuan buat benda yang sedemikian itu. Dengan kerana itu ditegah oleh syarak kita masuk ke dalam hammam dalam keadaan bertelanjang itu, seperti disebut dalam hadis At-Tirmizi, kata dia an Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulul hammam bighairi idzan. Itu hadisnya. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka jangan masuk ia akan hammam dengan tidak memakai kain tinggal. Terang Nabi kata. Kalau betul kita beriman kepada Allah, kita percaya kata hari akhirat itu akan jadi, jangan sekali-kali pergi masuk join dengan ahli kelab tak pakai baju ni untuk nak mandi ramai-ramai dengan mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masuk mandi di dalam hammam itu apa hukum dia? Kata di dalam Ihya Ulumuddin, dia kata dan sesungguhnya telah bersalah-salahan ulama pada kejadian masuk mandi di dalam hammam itu. Maka tiap-tiap daripadanya itu ikutan dan pertunjukan. Telah berkata setengah daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mal bait baitul hammam yuthhirul badan wa yuzakkirun nar. Dia kata sebaik-baik rumah ialah rumah tempat mandi, iaitu hammam. Membersih dia akan badan dan mengingatkan dia akan api neraka. Ada satu kata bagus masuk tantu dia apa, bila kena hangat tu dia kepada neraka. Itu hammam yang merujuk kepada tidak ada keadaan yang tak senonoh tadi. Maka keadaan itu menjadi harus. Diriwayatkan yang demikian itu daripada Abu Darda dan daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, dan dirafa'kan hadis itu dengan lafaznya ni'mal bait al-hammam fa innahu yudhabu biwasqi wa yuzakkirul akhirah. Sebaik-baik rumah itu ialah al-hammam, bahwasanya menghilang dia akan kotor di badan dan memberi ingat kepada akhirat. Ini merujuk kepada hammam yang tidak berlaku orang masuk telanjang bogeri, yang itu harus dia. Dan berkata setengah daripada sahabat Nabi, bi'sal bait baitul hammam yubdil awra wa yuzhibul hayat. Artinya sejahat-jahat rumah adalah rumah hammam, tempat mandi ni, yakni tempat mandi air panas yang di dalamnya menzahirkan aurat dan menghilangkan malu. Apabila hammam jadi tempat buka aurat, ketika itu dia menjadi tempat yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata bi'sal bait al-hammam baitun la yastur wa ma'un la yutahhir. Sejahat-jahat rumah itu ialah hammam, rumah yang tidak menutup badan di dalamnya dan airnya tidak menyucikan tubuh. Air kotor. Tu masuk berapa orang tu pakai air yang sama. Dan hadis daripada Ibni Abbas, bi'sal bait al-hammam turfa'u fihi al-aswat wa tukshafu fihi al-awrat.
Sebusuk-busuk rumah itu ialah hammam. Tinggi di dalamnya suara-suara. Dalam tu dia jadi macam pasal malam royu rondak mencari hura-hura dalam tu. Ini tempat seronok. Dan terbuka di dalamnya segala aurat. Dia kata itu cerita tentang hammam. Dan di bawah tu dia ulang cerita tentang buruknya tempat hammam yang ada di negeri Arab. Kita buka sebelah tu. Sambung hadis tu. Sambung hadis itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yudkhil halilatahu al-hammam." Dan barang siapa ada ia percaya Allah dan percaya hari akhirat, maka tiada memberi masuk akan isterinya ke dalam hammam. Kalau orang tu dia orang beragama, dia tak masuk, anak bini dia tak pergi masuk. Itu maksudnya. Tempat yang tak elok ni, kalau kita orang yang beragama, kita tak masuk, kita make sure anak bini kita pun tak masuk. Itu orang yang percaya kepada Allah dan hari akhirat. Kerana hammam itu membinasakan tabiat isteri dan mengajak dia tidak tahu malu dan berani atas berbuat maksiat dengan memandang aurat perempuan yang membuka segala aurat di dalamnya. Tempat tak elok. Kalau kita ni orang yang sayang agama, kita make sure anak bini kita tak pergi tempat-tempat tak elok. Itu maksudnya. Kita akan pastikan jangan pergi tempat ayah pun tak pergi, hang jangan pergi. Kalau nak pergi, ayah patut pergi. Ayah ada duit, ayah ada kemudahan, ayah patut pergi. Bukan hang pergi, hang nak mengaji lagi. Ayah yang ada duit pun tak pergi, hang jangan sekali-kali ingat nak pergi tempat tak elok. Macam tu kita ni. Kalau kita ada agama, kita akan pesan anak-anak kita macam ni. Sambung hadis tu, "Wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru alaihi al-khamr." Dan barang siapa yang ada dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka jangan duduk di atas meja yang beredar di atasnya arak. Dia Nabi cakap, kalau betul hang beriman kepada Allah, hang percaya kata di sana ada akhirat, hang sayang agama hang, kalau majlis tu ada arak, hang akan bagi keluar. Tu orang beriman. Hari ini tuan, anak-anak kita kerja macam-macam. Ada yang kerja international company, ada yang kerja company korporat besar dan sebagainya, annual dinner. Daripada makan malam tahunan. Bila main majlis makan malam, dia berpeluang main. Tu dia botol arak berdengkuai main bubuh di meja. Betul anak kita tak minum, tapi duk tengok tu tak apa-apa dia. Hari ni dia tak minum, tahun depan dia tak minum, 3-4 tahun lagi kita pun tak tahu dia minum ke tak. Kawan-kawan dia pun satu. Dia panggil ustaz. Bila kamu minum, dia panggil ustaz. Ustaz, batallah sikit. Dia tak apa-apa. Apa nak minum lah. Budak, ustaz, batallah sikit. Ni kawan dia. Tak apa. Tak apa, batal sikit. Nak kawan yang tadi ke tak lah. Macam ni punya kawan dia. Dia mendesak. Anak kita ni bila duk kena desak macam tu, dia kata tak apalah, apa nak minum. Hang kalau nak kawan dengan kami, hang minum sirik. Buat gitu. Buat membuka sirik tu. Anak kita tuan-tuan, dia rapuh juga. Dia duk bertahan kadang-kadang ambil buah dah setengah habis dia. Betul tu lah nak budak-budak Melayu duk kena dadah, duk kena syabu, duk kena ais, duk kena apa macam ni ya. Bukan dandan mau, bukan daripada rumah keluar nak pergi cari kawan. Hantre tu, Allah hantre sekali tak ada nak jadi ketagih ni. Setan-setan ada keliling. Hantre sekali bukan nak jadi ketagih Saya kata sama-sama aku, ayah aku. Ni anak ayah ni harus tidak orang ketiak dia lah. Untuk kondem dia. Kondem lama-lama stres. Habis. Jadi terporak menyawa. Kita ni bergenang air mata kering, air mata teriak. Duk teringat dia ni dulu daripada sekolah rendah hantar pergi mengaji sekolah harap petang, umur baru darjah 6 dah khatam Quran ni, mak ni duk flashback cerita lama. Darjah 6 dah khatam Quran dah, macam mana hari ni hang boleh pergi sangkut dengan benda ni? Macam mana hari ni kurus kering duk terlantar, menyawa duk nampak naik di tengkok air duk tunggu hari nak mati. Pasal apa? Pasal benda jahanam ni. Punca dia apa? Punca dia pasal duk pi tempat macam ni, akhirnya terdesak dengan kawan. Islam dia main macam ni. Dia kata apa? Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis
ala ma'idatin yudaru alaihi al-khamr. Kalau hang betul-betul sayang agama, jangan duduk sekali dengan orang macam ni. Jangan duduk. Hang duduk, hang membuka ruang kepada hang terkenal. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Itu hak cara lelaki-lelaki, hak cara perempuan. Jangan memulakan benda ni, duk keluar dengan boyfriend ni. Jangan. Budak jantan jahat, biasalah dia apa ni sampai ajak keluar date sekali pun tak boleh ni. Dah kata tak apalah, nantilah esok kita menikah elok-elok. Aku pun tak kenal hang habis lagi lah. Mainlah keluar sekali dua, boleh lah aku kenal hang. Aku nak menikah dengan tak kenal macam mana ni. Ni Syekh Putang Alam Gatin tak ada paku boleh musim ni. Ni jahat ni. Kalau hang dia buat dia mahal lagu ni, dia buat payah lagu ni, tak apa. Assalamualaikum, aku pergi cari awet lain je lah. Dia ni pun rasa macam nak kena tinggal dengan boyfriend lah. Okey lah keluar. Keluar dia sabuk masuk dalam air. Habis budak tu. Sekali keluar dia jahanam tu. Islam kata apa? Islam kata pada awal jangan pergi buat benda ni. Terang dia kata salah yajlis, jangan duduk sekali dengan orang yang macam ni. Nak tinggal aku tinggal lah, tak apa. Sebab jodoh Tuhan yang tentukan, bukan hang tentukan. Kalau aku keluar dengan hang belum tentu aku nikah dengan. Tapi nak boleh kekuatan cakap macam tu anak-anak kita tuan-tuan. Pang kata kena, balik-balik main teriak dari rumah dan sebagainya. Habislah dia kata dia ni tak ada makna dah hidup. Habislah. Islam ni kaedah daripada al-wiqayah khairun min al-ilaj. Protection better than cure. Dia protect benda tu daripada jadi, lebih baik daripada dah jadi tidur. Tak ada guna. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini tak jadi kalau kita dalam sebuah hadis riwayat Ibn Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Muaz kata sadasa humul ghuraba fi dunya. Al-Quran fi jawfi zalim. Wal rajul salih fi qaumin su'. Wal mushaf fi baitin la yuqra'u fihi. Muaz bin Jabal dia kata apa? Dia kata ada tiga perkara dia kata yang pelik dalam dunia. Muaz, sahabat Nabi yang pertama, Nabi hantar pergi sebagai wakil Nabi untuk nak tarbiyah orang-orang Yaman. Muaz bin Jabal dia kata apa? Dia ada tiga benda pelik dalam dunia ni. Apa dia? Al-Quran fi jawfi zalim. Pelik. Dia kata satu orang zalim tapi Quran ada kat dia. Contoh siapa tuan-tuan? Contoh pernah dengar nama Anwar Sadat. Anwar Sadat, bekas Presiden Mesir. Dia mati kena tembak. Zalim, Allahu Akbar. Dia seorang hafaz Quran. Dia satu orang yang pernah menghafaz 30 juzuk Quran. Hari ini pun tuan-tuan balik, tak pergi di rumah saja type YouTube, type Anwar Sadat speech long. Ucapan dia semasa dia di Parlimen Mesir. Ucapan Anwar Sadat semasa di Parlimen Mesir. Bercakap lawan dengan pembangkang dalam Parlimen Mesir. Dia punya cakap ni kira bersulam ayat Quran ni. Tapi dia jadi orang yang zalim. Walaupun Quran ada dalam dadanya. Maka Muaz bin Jabal kata apa? Ini benda ghurabah fi dunia. Benda pelik ada dalam dunia. Quran ada di dalam dada orang zalim. Reti agama, reti Quran, pasal apa dia pergi buat benda yang salah? Terang salah dari segi agama. Pelik. Yang kedua, warajul salih fi qaumin su'. Satu orang yang salih beragama boleh berkawan dengan orang-orang jahat. Kalau dia duduk, dia boleh mempengaruhi orang bagi jadi elok satu pasal dua. Dia bagus tapi duduk dalam kelompok yang tak kenal dengan dia. Pelik, kata Muaz bin Jabal. Wal mushaf fi baitin la yuqra'u fihi. Dan pelik lagi satu, kata Muaz bin Jabal, Quran ada di dalam rumah orang yang tak pernah baca Quran. Hari ini banyak. Kita masuk rumah tengok, dia ada satu Quran besar beli di Madinah. Bubuh tempat tinggi dalam rumah dia. Tapi malangnya dia tak pernah baca Quran.
Ada kes-kes jadi hari ini, berlaku kematian dalam rumah dia. Berlaku kematian ni baru kelang kabut. Mayat bawa balik dah daripada hospital. Mayat mati di hospital. Bawa balik mayat tak tahu nak putang mana. Punya jahilnya anak beranak dalam rumah. Saya mata jumpa lah bilang ni. Telefon panggil pipi tengok dia bubuh mayat. Bawa dia terkejut di tengah pintu rumah ni. Kita pipi depan pintu, dia letak mayat. Lalu tu dengan tangan tu berdepar, lalu tu ambulans main hantar, letak lalu tu lah. Pakak tu teriak kot jauh, tak berani nak, tak tahu nak buat apa, tak tahu. Jahil dia kata macam tu. Tak kejut, depan pintu rumah, dia terkejut, tangan dia terdepar, lalu tu dengan mata pun dia terbuka, tak ada siapa tekan bagi katuk tu. Kita masuk untuk tengok ni apa ni. Yang hampa tahu, dia teriak. Tuan wal-iyazu billahi min zalik, janganlah sampai anak cucu keturunan kita jadi dulu. Takut jangan tuan. Apa nak harap ni kepada anak cucu ni? Orang tua ni masuk kubur, apa dia boleh buat ke orang tua ni? Boleh ke dia jadi waladin salihin, dia doalah jadi anak salih, nak doa ni mak ni boleh ke ni? Tinggal ni. Bila kita tanya ni, ada apa-apa, kesilang apa-apa pun tak ada, tak tahu, baru dandang ambil handphone, telefon kedai perabot, suruh hentak main. Kita tanya lagi ni, kiblat rumah ni kok mana, kiblat kok mana? Hak abang tanya, hak kok tanya adik, adik tanya mak balik, tak tahu kiblat kok mana. Lepas saya jumpa lah. Ketang kita ni, ketang dada ni, apa hal ni, apa ni, tak tahu. Takut kan. Kita dengar mereka ni satu kesedaran besar ni kena tanam dalam hati kita ni. Jangan keluarga kita jadi macam ni. Quran ada dalam rumah. Tengok satu penyuruh dalam Quran duk tang tu lah daripada masuk rumah itu ni. Duk tak Quran tang tu lah. Tak pernah siapa pergi tepuh pegang buat apa. Kata Muaz bin Jabal, itu al-ghuraba fi dunia, itu benda pelik yang ada dalam dunia. Simpan Quran tapi tak tahu nak buat apa dengan Quran. Habis buat dia guna Quran ni, kalau anak dia bohong dia suruh junjung Quran tu, orang cakap kita hantar. Dia guna Quran untuk tujuan tu aja, tidak pernah buka untuk baca. Wallahu a'lam. Insya-Allah lepas ini kita akan masuk bab annal malaikah la tadkhulu baitan fihi surah wala kalb. Tajuk ni ada persamaan dengan masjid negeri. So saya mungkin akan baca ringkas-ringkas saja. Iaitu tajuk kata malaikat tidak akan masuk dalam rumah fihi surah, yang di dalam rumah itu ada gambar, wala kalb, dan rumah yang ada anjing. Tentu kalau pernah sampai di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, makam Nabi, pintu tepi makam Nabi itu dia panggil apa? Babul Baqi', pintu yang nak menuju ke perkuburan Baqi'. Tepi itu sikit lagi dia jumpa satu, dia panggil Bab Jibril, dia panggil pintu Jibril. Dia ada kena mengenal dengan tajuk kita nak baca ni. Kenapa pintu tu sampai hari ni dipanggil pintu Jibril? Pasal dia ada kena mengenal dengan tajuk yang insya-Allah kita baca pada bulan depan ni. Ada kuliah last bulan depan, lepas tu kita dah nak puasa. Okey, baru kita akan tengok apa hal dengan cerita pintu Jibril ini. Dia ada kena mengenal dengan rumah yang ada menyimpan gambar dan juga rumah yang ada anjing di dalamnya. Nah, Allah Allah. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العالم
وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.